Okay, hai, Assalamualaikum. Jadi untuk matematik tambahan hari ini, kita akan discuss one of the SPM trial dan this one is, if I'm not mistaken, SPM trial for Pahang tahun 2020. Jadi, yes, I think let's not waste more time and let's get started. Okay, untuk soalan pertama ni, kita baca soalan dululah. Okay, jadi diagram 1. Okay, diagram 1 shows two straight line OP and OQ. Jadi kita tahulah line OP di sini dan line OQ di sini adalah dua-dua adalah garis lurus straight line. And they want us to express vector OP, okay, this vector OP in the form of xi plus yj. Sama juga for the second question, they also want us to express vector QO in the form of this one lah, ataupun dia membentuk macam matrix ni. Okay, but before we proceed to answering the question, apa kata kalau kita cuba fahamkan dulu the background ataupun apa yang soalan minta sebenarnya. Untuk kita faham apa yang soalan minta, apa kata kalau kita faham dulu the background knowledge berkenaan dengan soalan yang pertama ni. Jadi untuk soalan pertama ni, I believe everyone dah tahulah yang soalan ini actually berkenaan dengan vektor, sebab sasah dia minta vektor dekat sini. Jadi soalan yang pertama memang melibatkan vektor, okey, melibatkan vektor. Jadi bila kita berbicara tentang vektor, kita kena faham beberapa perkara ya. Perkara yang pertama kita kena faham adalah vektor seperti biasa dia melibatkan magnitude. Okey, magnitude ni apa? Magnitude ni nilai lah, maksudnya dia ada nilai dia. Tak sah lah kan kalau matematik tak ada nilai kan. Mostly matematik akan melibatkan nilai. Dan yang kedua, bila kita berbicara tentang vektor, kita kena faham yang vektor ni mempunyai arah. Okey, arah bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggeris is the direction. Direction memang memainkan peranan yang sangat penting. Maksudnya vektor tu bergerak dari mana ke mana, dari titik mana ke titik mana. Okey, itu sangat memainkan peranan penting. Okey, jadi cuba kita selalunya dia akan bagi gambar rajah lah. Jadi contohnya ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. Jadi kalaulah kita ada satu garis lurus di sini, dan selalunya garis lurus ni dia akan berpusat dari origin lah. O ni selalunya origin, di mana titik dia, nilai dia adalah 0, 0. Maksudnya X kosong, Y kosong. Okay? Dan contoh kita ada titik yang kononnya saya namakan W lah contohnya. Jadi titik W dekat sini, nilai dia contoh adalah 2, 1. Contoh saja. Okey, jadi penting untuk kita faham beberapa perkara di sinilah. Jadi kalau contoh daripada titik origin ni, kita tahu yang di kiri ni adalah X, manakala di kanan adalah Y. Maksudnya X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Sama juga untuk titik W dekat sini, kita tahu X adalah sama dengan 2, Y sama dengan 1. Dengan erti kata lain, apa yang kita boleh interpret daripada gambar rajah sini, kalau kita try to extrapolate dia ke bawah, okey, makna kata nilai di sini adalah 2 lah, sebab X kita sama dengan 2. Dan sama juga kalau kita try to extrapolate titik dia ni sampai ke garis ke Y axis, dia akan jadi 1 lah. Makna sebab di sini Y kita nilai dia 1. Okey, kenapa saya terangkan semua benda ni? Sebabnya seperti yang saya mentionkan dalam poin kedua, iaitu vektor mementingkan ataupun perlu ada arah direction. Jadi contoh, kalaulah soalan tu, kalaulah soalan tu minta seperti ini. Nyatakan vektor OW. Adakah vektor W sama dengan vektor WO? Itu persoalan yang kita kena fahamkan lah. Adakah vektor OW di sini sama dengan vektor WO? Okey, spoiler, jawapan dia adalah tidak sama lah sebenarnya. Tidak sama. Okey, sorry. Jawapan dia sebenarnya tidak sama.
Okey, jawapan dia sebenarnya tidak sama. Okey, kenapa saya kata tidak sama? Okey, cuba kita fahamkan. Okey, jadi kalau vektor OW bermaksudnya adalah titik O di sini, titik origin, vektor itu bergerak daripada titik origin kepada titik W. Macam ni dia bergerak, okey. Dia bergerak macam tu, daripada titik O kepada titik W. Okey, jadi untuk O bergerak kepada W, dia akan bergerak sebanyak 1, 2 ke kanan sebab nilai kat sini 2, dan dia akan bergerak sebanyak 1 ke atas. Okey. Jadi maksudnya kalau kita cuba wakilkan dalam bentuk vektor, kita akan dapat nilai yang macam ni lah, sebabkan sebabkan tadi kita bergerak 2 ke kanan, mana kata x kita 2 lah, positif 2 sebab bergerak ke kanan kan, dan dia akan jadi 2i. Okey. Dan dia bergerak ke atas sebanyak sekali. Kalau bergerak ke atas, dia akan jadi positif lah. Jadi positif 1 j sebab dia w, ataupun 2i plus j sahaja. Okey. Itu kalau OW. Kalau WO macam mana pula? WO ni dia bergerak terbalik. Okey. Dia bergerak terbalik. Maksudnya kata kalau OW bergerak macam ni, WO sah-sahlah dia akan bergerak macam ini. Daripada sini dia akan bergerak ke titik origin di sinilah. Jadi macam mana kita nak tahu nilai vektor WO? Sama juga daripada WO, untuk dia bergerak ke titik O, daripada W ke titik O, dia perlu bergerak sebanyak 2 kali ke kiri. Betul tak? Bila 2 kali ke kiri kan, dia mesti opposite dengan kanan. Maksudnya kalau kanan tu positif, kiri tu akan jadi negatif. Dia macam logik lah. Kita kata, kononnya kita kata macam kanan lagi afdal kan. Jadi kalau kiri tu should be negatif lah. Jadi nilai kita untuk x adalah negatif 2. Okay, negatif 2 I. Dan daripada sini dia perlu bergerak ke bawah sebanyak 1 unit sekali. Kan? Bila bergerak ke bawah, makna kata dia adalah negatif 1 lah, sebab tadi bergerak ke atas dia adalah positif. Jadi ini adalah nilai y. Jadi kita boleh simplifykan, dapatlah seperti ini. Jadi sebenarnya daripada contoh yang saya bagi ni, sebenarnya kita dapat rumuskan satu perkara, iaitu arah ni, kalau arah tu terbalik, makna kata dia punya simbol ataupun dia punya nilai vektor juga akan terbalik lah. Dan makna kata ini membuktikan bahawa titik OW tidak sama dengan titik WO. Okey, itu secara pengenalan. Kita bergerak kepada soalan. Okey, untuk soalan ni macam yang saya bagi tahu tadi, kita cuba untuk kumpulkan maklumat dahulu. Jadi untuk titik P ni kita tahu 5 tu merujuk kepada X, betul tak? Manakala 3 tu merujuk kepada Y. Okey, jadi sama juga dengan titik Q ni, negatif 8 itu merujuk kepada X, 4 itu merujuk kepada Y. Okey, dan O ni selalunya origin lah, sebab selalunya soalan akan beritahu origin tu berada di mana. Jadi O ini adalah origin. Kalau origin, X, Y kita 0, 0. Jadi sama juga kita, apa maksud P53 ni? Maksudnya kalau kita try to extrapolate dia ke bawah, kita akan dapati nilai X dekat sini adalah 5 lah, sama dengan nilai di sini. Sama juga kalau kita extrapolate ni ke kiri, ke paksi Y, kita akan dapati kita punya nilai di sini Y sama dengan 3. Jadi untuk soalan pertama, dia minta kita untuk cari cari vektor OP dalam bentuk sedemikian lah. Jadi kalau OP, makna kata O ini bergerak kepada P. Okay? Jadi anak panah dia should be macam ni lah. O bergerak
kepada P. Okey, jadi bila O bergerak kepada P, dia perlu daripada titik O ni dia perlu bergerak sebanyak 5 kali ke kanan, kemudian dia akan bergerak sebanyak 3 kali ke atas. So bila 5 kali ke kanan, X kita sama dengan 5 kan? Jadi positif 5 lah, 5 I. Okey, dan dia akan bergerak sebanyak 3 unit ke atas. Jadi bila bergerak ke atas maksudnya dia adalah positif lah. Jadi positif 3J. Jadi itu je lah jawapan dia. Sebenarnya untuk soalan pertama ni dan juga soalan kedua nanti kita akan tengok, dia memudahkan calon lah, sebabnya dia dah bagi tahu X tu patut berada di mana, Y patut berada di mana lah. Okay, X berada di depan, Y akan berada di belakang lah. Sama juga kita just follow je apa yang soalan nak. Okay, jadi 5 mewakili tadi, 3 mewakili tadi. Kenapa positif? Sebab bergerak ke kanan. Kenapa positif di Y? Sebab bergerak ke atas. Okay, jadi itu untuk soalan yang pertama, 1A. Okay, seterusnya untuk soalan B. Okey, untuk soalan B, kita tengok dia adalah dia minta kita untuk cari vektor QO tapi dalam bentuk XY. Okey, jadi untuk soalan 1B ni, kalau kita dapat tengok, dia agak berbeza dengan soalan A lah, di mana soalan A tu vektor itu bergerak dari titik O, titik origin. Tapi untuk soalan B, vektor tu nak bergerak ke titik origin. Jadi macam saya mentionkan tadi, arah sangat memainkan peranan penting. Jadi tak apa, kita try tengok dulu daripada soalan di sini. Jadi vektor QO, makna kata vektor tu bergerak daripada titik Q kepada titik O. Maksudnya kalau kita boleh lukis, dia patut bergerak macam ni lah. Okay? Dan kita try interpret daripada gambar rajah ni, apa maksud koordinat ni sebenarnya. Sama juga kalau kita extrapolate dia ke titik sini, okey, memandangkan ini adalah paksi Y, jadi ia merujuk kepada nilai Y sama dengan 4. Okey, dan kalau kita extrapolate ke bawah pula, sama juga kita akan dapati X di sini adalah bernilai negatif 8. Okey, jadi untuk titik Q bergerak kepada titik O, okey, jadi vektor itu perlu bergerak sebanyak. Okey, sekarang untuk soalan macam ni, kita tinggalkan dulu simbol negatif ataupun positif. Okay, yang penting kita nak tahu dia akan bergerak berapa unit dulu. Jadi contohnya untuk Q ni, dia perlu bergerak sebanyak negatif 8 atau 8 kali. Kalau bergerak 8 kali lah kan. Jadi makna kata dia akan bergerak 8 kali. Tapi ke mana? Ke kanan. Kalau ke kanan, X kita adalah positif. Jadi untuk yang pertama kita tahu X kita 8. Okey, X kita tadi sama dengan 8 lah, positif sebab dia bergerak ke kanan. Okey, seterusnya bila dia dah bergerak 8 kali ke kanan, dia perlu bergerak ke bawah sebanyak 4 kali. Betul tak? Sebab panjang dia 4 kan. Jadi dia perlu bergerak sebanyak 4 kali ke bawah untuk sampai ke origin. Jadi bila Y kita turun ke bawah, makna kata dia perlu negatif. Jadi Y kita adalah sama dengan negatif berapa? Negatif 4 lah, sebab turun sebanyak 4 kali. Jadi untuk kita jawab soalan kedua ini, 1B ni, jadi jawapan dia mudahlah, kita just follow apa yang diminta. Jadi jawapan dia adalah 8 negatif 4. Okey. Jadi okay, secara kesimpulannya, apa yang kita boleh belajar daripada soalan pertama ni, soalan satu ni, okay, yang pertama adalah vektor. Vektor mesti ada dua perkara penting, iaitu magnitude dan juga direction lah. Okay, dan direction memainkan peranan yang sangat penting untuk kita determine dia punya nilai. Dan yang kedua, apa yang kita boleh belajar daripada soalan pertama ni juga, sebenarnya vektor kita boleh wakilkan dalam dua bentuk lah. Yang pertama, bentuk yang pertama ini, iaitu xi plus yj. Okay, itu adalah bentuk yang pertama, iaitu yang ni lah. Okay, xi plus yj. Okay, jadi bentuk yang kedua yang kita boleh pelajari adalah dalam bentuk matriks macam ni lah, x, y. Okay, dan yang terakhir adalah seperti yang saya kongsikan sebentar tadi,
vektor OW tak akan sama dengan vektor WO. Okey. Jadi ini dulu untuk soalan yang pertama, kita jumpa untuk soalan yang kedua.